Jepun nak lepaskan air sisa nuklear dekat laut? Alamak, lepas ni dah tak boleh nak makan lah ikan daripada Jepun. Assalamualaikum dan salam Melaka bersejarah. Alhamdulillah, kita semua dipanjangkan umur untuk berjumpa lagi hari ni. Hari ni aku nak share dengan korang pasal satu isu yang berlaku baru-baru ni. Baru tak barulah, dah 2 bulan dah benda ni. Aku yang baru nak cover benda ni. Aku tak tahulah korang perasan ke tak, 24 Ogos 2023 hari tu, kerajaan Jepun buat satu keputusan yang sangat kontroversi, di mana diorang nak buang sisa radioaktif dekat dalam lautan Pasifik. Sisa radioaktif ni datang daripada Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant. Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant ni berkeluasan 860 ekar dan terletak dekat dengan bandar Okuma dan Futaba. Dua-dua ni dalam wilayah Fukushima. Loji ni dah beroperasi sejak tahun 1971 lagi. Dan untuk pengetahuan korang, loji nuklear Fukushima ni salah satu loji nuklear yang terbesar dekat dalam dunia. Jadi, kenapa kerajaan Jepun nak buang sisa radioaktif ni dekat dalam laut? Buang tebiat nak mampus ke? Adakah perang nuklear bakal berlaku disebabkan perbuatan kerajaan Jepun ni? Nampak tak teori konspirasi? Segalanya berpunca daripada bencana alam yang berlaku dekat Jepun 12 tahun dulu. Pada 11 Mac 2011 pukul 2.46 petang, berlakunya gempa bumi yang kuat nak mampus dekat pantai timur Jepun. Gempa bumi ini dikenali sebagai Tohoku Earthquake and Tsunami. Inilah gempa bumi yang paling kuat dalam sejarah Jepun dan yang keempat paling kuat dalam dunia. Disebabkan gempa bumi ini, berlaku pula tsunami yang melanggar Pulau Honshu, pulau utama Jepun. Tsunami yang tinggi 20 ke 26 kaki ni dah langgar pantai dan air laut tu dah lepas tembok penahan ombak. Kau bayangkan, orang-orang Jepun dekat situ dapat tahu pasal tsunami warning ni lebih kurang 10 minit je sebelum tsunami tu datang. Memang huara lah jadinya. Semua orang berlari serentak dalam satu masa. Memang macam semut lah. Peristiwa ni dah mengorbankan 18,000 orang mangsa. Disebabkan air laut tu dah lepas tembok, air ni dah masuk nuklear reaktor, maka jadi pula bencana yang baru. Masa ni aku cakap engkau, nasib Jepun dah macam jatuh ditimpa tangga, lepas tu kena gigit dengan anjing pula. Kerajaan Jepun terpaksa isytihar darurat sebab diorang punya cooling system dekat loji nuklear tu dah jahanam. Jadi kerajaan terus keluarkan arahan untuk kosongkan kawasan tu secepat yang mungkin sebab radiation level dah naik nak dekat 1000 kali ganda daripada normal level. 150,000 orang penduduk terpaksa berpindah daripada situ secepat yang mungkin. Kau bayangkan, dah baru lepas gempa bumi, kena langgar pula dengan tsunami, lepas tu nak kena pindah pula lagi. Manalah diorang ni nak pergi sebab semua tempat dekat Jepun dah terjejas dah masa tu. Memang jahanam teruk dah. Insiden yang jadi dekat Fukushima ni diklasifikasikan sebagai bencana tahap 7 oleh International Atomic Energy Agency, yang menjadikan insiden ni salah satu kemalangan nuklear yang terburuk dalam dunia lepas peristiwa yang berlaku dekat Chernobyl. Walaupun dah 10 tahun dah peristiwa tu berlaku, kebanyakan penduduk dah tak nak balik dah dekat kawasan tu sebab takut kena nuclear radiation. Pihak berkuasa pun percaya yang proses nak bersihkan kawasan tu akan ambil masa 40 tahun dan menelan belanja trilion yen Jepun. So, yang mana ada tanah ke rumah ke dekat situ, kau redor je lah. Yang kau dah pun hilang aset yang paling berharga kau tu. Kalau nak kekalkan hak milik pun, kau wasiatkan je lah dekat anak atau cucu kau tu. Bila tanah tu dah bersih, ambil balik tanah atau rumah kau tu. Jangan sampai kena gembat pula. So, sementara nak tunggu bersih tu, keadaan dekat beberapa bandar dekat timur laut Jepun ni masih sama macam masa kena tsunami dulu. Memang tak boleh nak buat apa dah. Jadilah padang jarak, padang terkukur. So, macam mana nak bersihkan sisa nuklear ni? Dianggarkan berpuluh ribu pekerja yang diperlukan dalam tempoh 30 ke 40 tahun yang akan datang untuk buang sisa nuklear, rod bahan api dan lebih 1 juta tan air radioaktif yang masih disimpan dekat loji nuklear tu. Air ni asalnya digunakan untuk sejukkan reaktor yang ada bahan radioaktif yang tinggi gila babi. Proses penyejukan ni ada juga gunakan air bawah tanah dengan air hujan. Lepas tu, air tu diorang tak boleh nak buang sembarangan. Jadi simpan dulu dalam tangki dalam loji tu. Tapi nak dekat 10 tahun duk tadah je air, tak buang-buang, lama-lama penuh lah tangki tu. Jadi kerajaan Jepun dah tak ada tempat dah nak simpan sisa radioaktif ni. Disebabkan tu lah diorang decide nak tapis air sisa radioaktif ni dan lepaskan dekat Laut Pasifik. Pakar yang handle sisa radioaktif Jepun ni berpendapat yang laut sebesar-besar alam ni ada kemampuan untuk cairkan air radioaktif ni. Jadi kalau
kalau buang dekat laut ni takkan mendatangkan risiko yang tinggi untuk kesihatan manusia dan juga haiwan. Risiko tu tetap ada tapi rendah. Lepas perbahasan punya panjang, akhirnya Perdana Menteri Jepun Fumio Kishida buat keputusan untuk benarkan 1.3 juta tan air daripada loji Fukushima ni untuk dilepaskan ke laut. Kalau korang nak bayangkan banyak mana air tu, kau bayangkan 500 buah kolam renang Olimpik. Macam tu punya banyak air yang diorang nak lepaskan. Silap-silap lebih daripada 500 kolam renang. Walaupun keputusan Jepun tu ramai orang tak suka, kerajaan Jepun tetap tak nak ubah keputusan diorang. Nelayan Jepun sendiri cakap yang diorang ni tengah risau andai kata air radioaktif tu dibuang dekat laut akan menjadi punca kemusnahan reputasi sektor makanan laut Jepun. Proses pelepasan air radioaktif ni pun ambil masa nak dekat 10 tahun juga nak kasi settle. So ramai gila yang takut benda ni akan bagi kesan jangka masa panjang. Menurut Agensi Tenaga Atom Antarabangsa, sebuah badan pemerhati nuklear untuk pertubuhan bangsa-bangsa bersatu, telah menyatakan yang tindakan Jepun tu masih mematuhi piawaian antarabangsa. Kesan yang akan berlaku terhadap manusia dengan alam sekitar pun pada kadar yang sikit. Jadi tindakan tu tak menjadi kesalahan jenayah antarabangsa lah. Kerajaan Jepun juga menjelaskan yang unsur radioaktif akan dikeluarkan daripada air yang nak dibuang tu, kecuali tritium, satu isotop of hydrogen yang kena dicairkan sebab unsur ni memang susah nak tapis. Proses rawatan khas untuk tulenkan air ni dikenali sebagai ALPS, Advanced Liquid Processing System. Company yang handle loji jana kuasa Fukushima ni iaitu Tokyo Electric Power Company (TEPCO) berkata pada peringkat permulaan air tu akan dilepaskan dengan kuantiti yang kecil. Diorang pun akan buat pemeriksaan tambahan dekat air yang nak dibuang tu untuk pastikan air ni tak akan jadi punca bencana alam yang baru. Fasa pertama ni membabitkan air sebanyak 7,800 meter kubik yang dibuang secara berperingkat selama 17 hari. Diorang kata lagi 1 liter air tu mengandungi lebih kurang 190 becquerel tritium. Jumlah tu masih lagi di bawah had yang ditetapkan oleh Pertubuhan Kesihatan Dunia WHO iaitu 10,000 becquerel untuk setiap 1 liter air. Becquerel ni adalah unit sistem antarabangsa untuk ukur tahap radioaktif ni. So, bila Jepun decide nak buang air sisa radioaktif ni, takkan negara lain diam je tak cakap apa. Okey, jom kita tengok apa respon daripada negara-negara jiran diorang. Jurucakap Kementerian Luar China Wang Wenbin tegaskan yang kerajaan China akan ambil langkah yang sepatutnya untuk melindungi persekitaran marin, keselamatan makanan dan kesihatan orang awam. Beliau sifatkan tindakan Jepun tu sangat mementingkan diri. Kerajaan China juga dah buat aduan rasmi disebabkan diorang risau gila dengan keputusan Jepun ni. Sekolah dengan ofis kedutaan Jepun dekat China pun dah kena baling batu dengan telur wow. Kerajaan Jepun nasihatkan rakyat Jepun yang ada dekat China sekarang untuk bertenang. Jepun juga minta China untuk tarik balik larangan import makanan laut Jepun sebab China adalah salah satu customer penting untuk makanan laut Jepun. Untuk pengetahuan korang, pada Ogos 2023, kadar import makanan laut Jepun ke China dah merosot 67%. Nilai dagangan Jepun pada bulan Ogos juga dah mengalami defisit sebanyak 6.3 bilion US dollar. Jadi Jepun memang dah terkesan gila bila China ban makanan laut Jepun. Kerajaan Jepun berniat nak filekan saman melalui Pertubuhan Perdagangan Dunia WTO terhadap China. Tindakan ni sebagai tindak balas terhadap sekatan import makanan laut Jepun daripada kerajaan China. Menteri Keselamatan Ekonomi Sanae Takaichi maklumkan yang tindakan saman tu akan diteruskan andai kata China tak nak layan diorang cara diplomatik. Menteri Luar Jepun Hayashi Yoshimasa berkata yang kerajaan Jepun akan kaji balik semua pilihan yang diorang ada untuk protect semua bisnes Jepun yang terkesan disebabkan sekatan oleh kerajaan China. Kerajaan Jepun juga tengah plan nak buat satu pakej bantuan kewangan kepada industri perikanan dan diorang tengah cuba cari market baru nak eksport makanan laut diorang. Ketua Eksekutif Hong Kong John Lee pula sifatkan tindakan Jepun tu sebagai tak bertanggungjawab. Hong Kong juga akan kenakan kawalan import garam, rumpai laut dan makanan laut Jepun, tak kisahlah yang frozen ke atau yang kering punya. Kalau Korea Selatan pula, diorang ni memang dah lama dah ban makanan laut daripada Jepun. Diorang ban makanan laut dari 8 wilayah Jepun sejak September 2013 lagi. 8 wilayah tu ialah Fukushima, Aomiri, Iwate, Miyagi, Ibaraki, Tochigi, Gunma dengan Chiba. Diorang ban makanan laut daripada 8 tempat ni sebagai langkah berjaga-jaga dengan pencemaran radiasi dekat Jepun yang berpunca daripada insiden dekat Fukushima pada tahun 2011. Kerajaan Korea Selatan cakap yang sekatan ni demi nak protect rakyat negara diorang daripada bahan-bahan radioaktif. Diorang kata diorang akan teruskan sekatan ni sampailah rakyat Korea Selatan dah rasa selamat nak makan makanan laut Jepun. Reaksyen daripada pakar keselamatan iaitu Profesor Madya Rizwana Abasi dari University of Modern Languages Islamabad berkata yang keputusan Jepun tu bersifat unilateral dan tak bertanggungjawab. Tindakan tu juga akan menimbulkan ancaman yang besar kepada kehidupan manusia dan juga kehidupan marin. Apa pula kata kerajaan Malaysia? Dekat Malaysia ni berapa banyak kedai Jepun? Takkan tak dikata apa kan? Kerajaan Malaysia melalui Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI arahkan agensi yang berkaitan termasuklah Jabatan Tenaga Atom
platform untuk tengok apa kesan yang berlaku lepas Jepun buang air radioaktif tu. Menurut Ketua Setiausaha MOSTI Datuk Dr. Amiduddin Hasim, Kementerian tengah teliti dan sentiasa memantau isu ni untuk elakkan kesan negatif berlaku dekat Malaysia. Pada 26 Ogos 2023, 2 hari lepas air radioaktif ni dilepaskan ke laut, Agensi Perikanan Jepun maklumkan yang tak ada kesan radioaktif yang ditemui pada ikan-ikan dekat Fukushima. Untuk pengetahuan korang, masa diorang lepaskan air radioaktif tu, diorang ada pasang jaring dekat laut sekitar Fukushima untuk uji ikan-ikan yang ada dekat area situ. Pada 30 Ogos 2023, Perdana Menteri Jepun Fumio Kishida dengan 3 lagi Menteri Kabinet Jepun pergi makan makanan laut daripada Fukushima masa makan tengah hari lepas diorang habis meeting. Diorang buat semua ni sebab nak tunjukkan yang makanan laut dekat Fukushima ni selamat untuk dimakan walaupun air radioaktif tu dah dilepaskan ke laut. Diorang makan sashimi, sotong dengan ikan yang diorang tangkap dekat pantai Fukushima lepas air radioaktif tu dah dilepaskan. Diorang makan sekali semua tu dengan nasi, sayur-sayuran dengan buah-buahan. Kerajaan Jepun juga nak tegaskan yang diorang sentiasa ambil sampel air laut dengan ikan untuk pantau kesan-kesan yang mungkin berlaku lepas proses pelepasan air tu. Setakat 30 Ogos 2023, semua sampel menunjukkan yang air laut dengan hidupan laut dekat Fukushima ni berada dalam keadaan selamat dan di bawah tahap yang berbahaya. Pada 31 Ogos 2023 pula, Fumio Kishida turun padang untuk melawat pasau ikan Toyoshu dan makan beberapa jenis makanan laut dekat situ. Selain daripada Perdana Menteri Jepun, ada juga beberapa orang penting yang dilihat berusaha untuk yakinkan orang ramai yang makanan laut dari daerah Fukushima ni selamat untuk dimakan. Contohnya, Duta Besar Amerika Syarikat iaitu Rahm Emanuel datang melawat daerah Fukushima dan makan makanan laut dekat sana. Selain tu, Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol dengan beberapa orang staf makan makanan laut Jepun masa makan tengah hari sebagai tanda sokongan kepada industri perikanan Jepun. Jadi begitulah kisahnya pasal isu Jepun nak lepaskan air sisa radioaktif daripada loji Fukushima dekat lautan Pasifik. Disebabkan bencana alam yang berlaku pada tahun 2011, kesinambungan kesan bencana ni masih berterusan sampai ke hari ni. So sekarang korang dah tahu apa yang dah jadi kan? Terpulang le pada korang nak makan ikan ke tak lepas ni. Aku memang daripada dulu memang tak makan seafood kecuali dah jadi fishball ke fish cake ke, yang itu aku makan lah. Lagipun KKM belum umumkan yang makanan laut daripada Jepun ni bahaya untuk manusia. Jadi jangan risau untuk makan makanan laut daripada Jepun, risiko tanggung je sendiri. Lagipun kalau dah buang dekat laut and kalau memang ada sisa radioaktif yang berbahaya, bukan setakat Jepun je bahaya. Satu dunia punya ikan pun dah tak boleh makan dah. Sebab sooner or later air laut diorang tu mesti akan sampai ke sini punya. Bukannya kau boleh tahu pun air laut tu datang daripada mana. Kalau jenis ada colour tak apalah juga kan. Aku rasa yang korang kena risaukan sekarang ialah masalah jerbu ni. Hidung aku ni dah 4 hari berair ni. Tekak pun asyik perit je, kejap-kejap batuk. Tak nampak suara aku sengau So sampai situ je lah cerita aku untuk hari ni. Kalau korang ada pendapat, pandangan nak tambah atau nak betulkan fakta aku, korang boleh tuliskan dekat ruangan komen dekat bawah. Dan kalau korang suka video ni nak bagi hadiah dekat kita orang, korang boleh tekan button super thanks dekat bawah video ni juga. Yang paling penting, kalau korang nak tengok video-video baru aku lagi awal daripada orang lain, korang boleh subscribe membership Keluarga Gigi Emas sekarang, RM10 je sebulan. Aku nak minta maaf anda kata aku ada terkasar bahasa, tersalah fakta ataupun penyampaian aku kurang menarik sikit hari ni. Terima kasih pada korang semua yang sudi luangkan masa korang untuk dengar cerita aku ni. Semoga kita semua dipanjangkan umur untuk berjumpa lagi dalam video yang seterusnya. Assalamualaikum dan salam Melaka bersejarah. Alhamdulillah.